bila kita letak sampah dekat rumah kita, kita himpunkan tu kan, kita nampak macam biasa, tapi bila digabungkan bilangan itu kemudian ada yang terlepas ke tempat yang tidak sepatutnya. Nampak tak betapa merisaukan keadaan di Malaysia ini? Saya difahamkan dalam satu keluarga yang mempunyai 4 orang ahli, dalam satu hari sekurang-kurangnya 1 kilogram sampah akan dihasilkan. Dia bayangkan berjuta-juta, lebih 38 juta rakyat Malaysia di negara kita. Anda boleh buat kiraan sendiri bagaimana teruknya keadaan kita kalau kita tidak mula untuk menjaga kebersihan dan juga pengumpulan sisa sampah kita di negara 38 ini. juta kilogram tu besar tu. Bayangkan. Itulah, okey, macam saya terfikir, adakah disebabkan PKP ni yang kita tidak lagi boleh dine in kan? Jadi banyak makanan yang kita tapau tu ataupun kita beli tu, banyak lagi bungkusan-bungkusan yang biasanya tidak ada di rumah kita. Betul. Kan? Jadi ini antara penyumbangnya juga. Jadi bagaimana kita nak mengendalikan perkara seperti ini? Ya. Kita akan berbincang tentang perkara ini bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video Encik Muhammad Zahir Syari, Pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan, dan juga Encik Nazar Abdul Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions AFES. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ke dua-duanya? Alhamdulillah. Cik Zahir, kita berjumpa hari Isnin lepas ya? Barulah saya dapat lihat wajahnya. Jumpa lagi. Oh, orang ni bermisai rupanya. So, ketika berjumpa pakai pelitup ya? Pakai pelitup muka. Apa? Okey. Mungkin nak kongsikan Itu pakai face mask. Itulah dia kan. SOP, betul. Okay, menyentuh tentang face mask, nanti kita akan tanyakan bagaimana pelitup muka ini dikendalikan supaya kita tak bertimbun satu hari nanti. Tapi inilah dia, menurut kajian dianggarkan trend pengumpulan sampah ni akan menjejaki angka 38 juta kilogram sehari. Adakah ini satu fakta ataupun memang sememangnya kita menjurus ke arah itu? Kongsikan. Cik Zahir, kalau boleh dapat jawab dulu ya. Okey. Terima kasih Ellie dan Sofia. Baik, itu adalah anggaran lah berdasarkan apa yang kita lihat situasi semasa. Kalau kita tengok trend penghasilan sisa yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia khususnya dari saban tahun kita melihat, tapi dia secara langsungnya sebenarnya berkait dengan populasi penduduk di negara kita. Tetapi apa yang paling penting adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan walaupun janaan sisa meningkat, tapi bagaimana kita melakukan usaha-usaha dari aspek pelupusan itu sendiri dan juga perawatan kepada sisa-sisa pekerja yang dihasilkan. Pelbagai kaedah yang insyaAllah saya akan cuba terangkan kejap lagi. Bagaimana kita nak menguruskan sampah itu dengan baik. Okey. Bermakna kita nak fahamkan di sini, bermakna nisbah sampah ini adalah berkadaran dengan populasi yang ada ini di Malaysia. Begitu, ataupun ini sedikit tinggi yang sepatutnya taklah sampai angka berapa tadi, 200 kilogram sehari kan? Ya. Okey. Jangkaan tu agak tinggi jugalah, tapi dia banyak aspek lah dari segi populasi, kita punya aktiviti ekonomi dan sebagainya. Adakah dalam keadaan kita melalui PKP dengan banyak makanan dibungkus dan sebagainya juga menjurus kepada anggaran ini? Betul. Kalau kita tengok keadaan sekarang, dalam tempoh sekarang ni kita tidak dibenarkan untuk dine in atau makan di restoran dan sebagainya, dan kebanyakannya akan bungkus ataupun yang buat pesanan melalui talian dan dalam talian banyaklah kaedah-kaedah. So mereka menggunakan pembungkusan untuk menghantar makanan dan sebagainya, dan ini juga menyumbang kepada peningkatannya sisa domestik daripada isi rumah kita untuk sampah-sampah. Baik. Okey. Jadi sebab kalau makan di kedai dine in, pinggan mangkuk tu boleh dibasuh kan, boleh diguna semula jadi bila pembungkusan tu mahu tak mahu terpaksa dilupuskan. Baik, kita nak tanya kepada Cik Nazar Abdul Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions ini, dari segi pengendalian ataupun operasi menguruskan ataupun melupuskan ini dan juga merawatlah sebelum tu, adakah dengan peningkatan ini cara ataupun pendekatan itu terpaksa diubah ataupun masih lagi dalam keadaan yang sama? Okey, terima kasih Cik Ali dengan Puan Soya, Penuh. Okey.
kita ambil balik sekarang ni 38,000 tan sampah. Ini data 2017-2018 dahulu. Kita percaya, sebelum tu saya kenalkan dululah, Cik Zahid dah agak glamour selalu masuk. Okey. Saya merupakan AFS merupakan anak syarikat Alam Flora yang menguruskan syarikat konsesi mengutip sampah di kawasan tengah dan kawasan timur. Kita juga merupakan ahli keluarga Malakoff dan kita punya objektif ialah pengurusan tenaga dan sisa secara lestari. Itu kita punya way forward lah. Okey, berbalik pada soalan tadi, 38,000 tan satu hari. Kalau kita tengok di Europe, di negara-negara Eropah dan negara maju, 30% hanya 20 hingga 30% pergi ke tapak pelupusan. Kita terbalik, Cik Ali. Wow. Kan, bayangkan banyaknya gap yang kita perlu bersama rakyat Malaysia semua, termasuk pengurusan KPKT yang selalu membantu kita untuk membina banyak cara rawatan lagi. Saya rasa kita tak ada masalah dalam pengurusan untuk mengutip sampah. Kita ada badan yang sangat structured di Malaysia ni, macam di bawah kendalian Tuan Zahid, SW Corp. Sampah insya-Allah kita akan ambil tak macam 20 tahun yang lalu. Tapi cabaran sekarang ialah menguruskan sampah selepas dikutip. Itu yang kita kenalkan berbagai proses dan juga recycling activity yang kita nak ni. Okey. Cik Ali, soalan tadi masa PKP ni. AFS dan Alam Flora kita telah melakukan bersama dengan SLUCOP juga, kita melakukan beberapa proses pendidikan. Di Putrajaya contohnya, kita menubuhkan pusat kita semula yang besar yang menguruskan setiap bulan 500 tan sampah. Bayangkan, dahulunya sampah ini semua pergi ke tapak pelupusan tanpa ada rawatan. Saringan, ya? Ya, rugi pergi ke tanah, kita kena balik, kena dapat tanah baru, kita kena uruskan, itu kos. Sekarang kan ini IRF kita panggil. Kita menguruskan dan boleh generate ekonomi kepada pekerja, kepada penduduk Putrajaya. Sangat menarik apa topik ini, Cik Ali. Kita dapati data untuk Putrajaya sejak kita buka kompleks ini last year, Julai, dah hampir setahun dah, janaan sampah kita naik. 80% sampah yang kita berjaya recover balik. Sampah yang pergi ke landfill kurang, sampah yang generate oleh penduduk bertambah sebenarnya, tapi kesan recycling tu makin tinggi kepada rakyat Malaysia. Kita percaya dengan adanya kompleks pengurusan, kita boleh menjemput semua agensi, sekolah datang ke tempat kita. Sebab orang kita ni kalau tak ada tempat pelupusan yang betul, dia tak percaya. Betul. So kita bawa mereka datang ke tempat kita di Putrajaya. Setakat hari ini lebih kurang 2,700 orang datang ke tempat kita. Kita dapati lebih kurang 70 hingga 80 orang sehari lah average sejak kita buka tahun lepas. Dan kita dapati Putrajaya berjaya menambah tahap recycling tu kepada 80%. Maknanya bukan tahap kesedaran, sangat menarik. Bukan tahap kesedaran saja yang meningkat, tapi tahap melaksanakan apa yang zahir daripada kesedaran tu. Tapi memang itulah yang ingin dicapai kan. Kesedaran itu nombor satu. Tapi apa yang menjadi persoalan dalam zaman ini, zaman pandemik ini pasti ramai yang mungkin mereka kalau tahu mereka akan lakukan, tapi mungkin ramai tidak cakna ya. Kita menyentuh berkenaan mungkin pelupusan bagi pelitup muka dan juga mungkin contohnya kit saringan ujian COVID-19 dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini yang mungkin orang kata sudah mendapat satu infeksi dan sebagainya. Bagaimana proses untuk mengendalikan perkara-perkara seperti ini? Okey, pada mula kita dilanda COVID, pada mulanya kita agak skeptikal. Kita takut ini ada kesan COVID, secara pengurusannya pun kita pun tidak clear pada awalnya. Tapi kita lihat para pemimpin negara kita, KKM, MKN mengeluarkan berbagai garis panduan. Sekarang kita dapat lihat itu tidak jadi masalah.
kita dapat menguruskan semua face mask dan PPE yang ada ni dengan baik, dan kesedaran juga menyebabkan semua rakyat sekarang telah mengasingkan face mask itu dalam bekas yang untuk sampah kering. Jadi memudahkan kita untuk menguruskannya. Baik. Alhamdulillah keadaannya pun tak macam dahulu. Macam-macam cara orang pakai face mask sekarang, ada yang guna semula. Alhamdulillah kita nampak sangat teratur sekarang. Terima kasih juga kepada Tuan Zahir dengan tim sentiasa bagi nasihat kat kita macam mana untuk membuat cara pengurusan yang betul hari-hari. Ya. Cik Zahir, barangkali ada perkongsian juga tentang perkara ni. Sebab ini item yang semakin popular kita lihat di melata-lata tempat kan? Okey, ya Eli, memang betul lah. Semua orang wajib lah memakai face mask. Macam Cik Nazar cakap tadilah, banyak pilihan sekarang ni dari segi yang pakai buang ataupun yang boleh diguna semula, dan memang kita galakkanlah yang boleh diguna semula, tapi pastikan keselamatannya dibersihkan dan sebagainya. Baik, kalau ikutkan data kita berdasarkan kajian komposisi kita pada tahun 2020, untuk face mask saja, tapi walaupun bilangan tu nampaknya kecil, iaitu lebih kurang 0.45% sahaja daripada komposisi sampah yang dihantar ke tapak keputusan untuk face mask sahaja. Tapi sebenarnya figure tu agak besar jugalah, kerana dia punya berat dia, saiz dia yang kecil. Tetapi yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak mengendalikan ataupun sama ada melupuskannya. Kita tahu bahawa face mask ni memang adalah sisa yang tidak boleh dikita semula kerana dia dikategorikan sebagai yang tercemar, tetapi bukanlah yang di dalam sisa klinikal tu yang di pihak hospital dan petugas hospital dan sebagainya dikendalikan oleh kontraktor yang bertanggungjawab lah. Tapi untuk sisa face mask ni kita tahu bahawa ianya tercemar, tetapi bagaimana kita nak mengendalikannya dari segi pembuangannya, pelupusannya dan sebagainya. Di pihak Azamil Corp, kita telah sejak tahun lepas lagi apabila bermulanya Perintah Kawalan Pergerakannya, kita melakukan pelbagai usaha, terutamanya dalam aspek penggunaan face mask ni. Kita telah menerangkan, menghebahkan bagaimana langkah-langkah untuk melupuskan pelitup muka ini dengan betul dan dibuang di dalam tong sampah, supaya yang pertamanya tidak dibiarkan sahaja bersepah di jalanan, dan yang paling penting adalah keselamatan kepada pekerja-pekerja, khususnya kalau di Kuala Lumpur dan Putrajaya ni, di Alam Pora, yang mengutip sampah tu. Mereka perlu membuangnya dengan melipat dan membuangnya di dalam tong sampah dan diletakkan dalam plastik di dalam tong hijau yang disediakan. Ya. Sebab pelitup muka inilah item paling berisiko memerangkap segala virus dan juga bakteria yang ada, dan jadi kalau sesiapa saya kutip mereka itu mengundang risiko kepada mereka juga. Kan. Okey, akhir sekali barangkali Cik Nazar boleh kongsikan sebabnya di Putrajaya ni ada pusat kita semula seperti yang dikongsikan tadi IRF. Jadi kesedaran dalam kalangan penduduk Putrajaya itu tinggi kerana dah nampak dengan mata kepala sendiri kan. Bagaimana untuk di tempat-tempat lain, mungkin di kawasan pedalaman ataupun di kawasan perkampungan, untuk adanya kesedaran ini dan juga melaksanakan pengasingan sampah ini? Okey, tadi kita dapat lihat 38,000 tan. Di Putrajaya hanya lebih kurang 100 hingga 150 tan setiap hari sampah. Banyak ruang untuk kita bersama dengan kerajaan, dengan rakyat untuk membuat fasiliti besar seperti ini. Di Kuala Lumpur, seumpamanya kita punya janaan sampah lebih kurang 2,500 hingga 2,700 tan setiap hari. Okey. Kita ada perancangan dengan KPKT dan Zucorp dengan DBKL juga untuk membina kompleks yang lebih besar lagi. Tapi kita tengah mencari tanah lah yang sesuai untuk membuat, kita akan panggil recovery inisiatif sustainability eco park, yang di mana semua penduduk Kuala Lumpur boleh datang melihat apa yang dilakukan oleh kita, dan kita menggunakan konsep strategi begini. Satu, kos kita akan optimize sebab kita guna balik semua benda yang kita collect itu. Kita panggil circular economy. Yang kedua, kita boleh kita call waste sharing. Siapa yang industri sampah ni akan boleh guna balik, produce by product,
kita akan banyak lagi graduan-graduan baru yang keluar yang berminat dalam sampah. Kita boleh bersama kita untuk membina yang lebih baik. Baik. Sebab macam saya cakap tadi, gap banyak. Kalau Europe 20, pergi ke Latin kita 80. Ya, So, betul. ini bidang yang paling kita memang berharap akan jadi lebih rancak lagi. Saya percaya sekarang Pusat Tertinggi KPKT dan Tuan Zahir tengah membina satu polisi yang lebih komprehensif. Tapi kita tak tunggu Cik Ali. Kita terus melaksanakan beberapa teknologi treatment bersama Universiti Tempatan dan juga bersama rakan kerja kita. Seperti contohnya, sampah macam Tuan Zahir cakap tadi, sampah terbesar ialah food waste. Okey. Pada 100% tu, 38,000 tan tu, 45% daripada 40% ialah sampah food waste. Ya, betul. Kita kena ada solution. Ya, Betul. Cik Nazar, itu kita betul-betul setuju lah, Kita- solution tu perlu ada, tapi hakikatnya kita tak cukup masa untuk membincangkan. Semoga kita mendapat Memang yang menarik. lebih. Kita punya masa yang lebih panjang mungkin satu hari. Kita boleh insyaallah kita akan panjangkan ini dalam sesi lain, Betul, tapi insyaAllah. menimbulkan kesedaran dan juga melaksanakan apa daripada maklumat yang ataupun pengetahuan yang kita ada berkaitan dengan pengurusan sampah ni sangat-sangat penting dalam kalangan masyarakat kita. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-duanya. Encik Nazar sudi bersama kami untuk memberikan perkongsian ini. Encik Nazar Abdul Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions, dan juga Encik Zahir Syahri, Pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan. Selamat menjalankan tugas. Kita harapkan lepas ni jadi setidaknya jadi 50% Ya. di ke tanah perupusan. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh buat. Stay safe kedua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam.